Baik, seterusnya ialah kedudukan wahyu dan akal. Kedudukan wahyu dan akal ini kita ada 5 unit, banyak unit, dan kesemuanya penting. Pertama ialah unit yang pertama, itu ciri wahyu. Ciri wahyu ni, pengertian wahyu, iaitu di bawah tajuk unit 1, Islam berteraskan wahyu. Ciri pengertian wahyu ialah kalam Allah yang diberikan yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan untuk ciri-ciri wahyu, pertamanya ialah wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya melalui jin, manusia ataupun syaitan. Yang kedua, wahyu diturunkan kepada hanya para nabi dan rasul sahaja, bukan orang awam. Yang ketiga, wahyu disampaikan sama ada melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun melalui di sebalik tabir, dan juga melalui mimpi yang benar. Itu cara wahyu disampaikan. Yang keempat, kandungannya merupakan ajaran yang sesuai untuk semua zaman dan tempat. Kemudiannya, ajarannya pastinya kandungannya adalah kandungan yang benar, kandungannya benar dan sesuai pada semua zaman. Yang kelima, wahyu terpelihara kandungannya sehingga hari kiamat. Yang keenam, wahyu tidak lagi diturunkan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu kebenarannya mutlak, tak boleh dipertikaikan. Kemudian cara wahyu diturunkan, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar deringan loceng yang sangat kuat. Kemudian malaikat Jibril datang menyerupai manusia. Dalam peristiwa hadis yang disebutkan, bertanya tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan, masa tu dalam majlis ilmu bersama dengan sahabat Nabi. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana perintah solat diturunkan. Kemudian dalam bab ini juga ditanya, juga kadang-kadang ditanya dalam bab periksaan, kenapa wahyu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Antaranya ialah untuk mengubah gaya hidup masyarakat jahiliah. Tak terlalu drastik lah kalau diturunkan sekaligus, menjadi perubahan tu memerlukan perubahan yang drastik. Yang kedua, memberi keteguhan jiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Yang ketiga ialah untuk memudahkan para sahabat untuk menghafaznya. Dan yang keempat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Itu antara sebab kenapa wahyu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Kemudian keistimewaan wahyu Al-Quran, antaranya wahyu Al-Quran mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan. Kemudiannya, wahyu Al-Quran ini merupakan rahmat kepada orang yang beriman dan percaya kepadanya, berpegang kepadanya. Yang ketiga, wahyu Al-Quran tidak akan dapat ditandingi oleh mana-mana kitab. Yang keempat, wahyu Al-Quran akan dijamin daripada sebarang perubahan hingga hari kiamat. Dan yang kelima, wahyu Al-Quran akan menjawab semua permasalahan manusia. Itu antara keistimewaan wahyu Al-Quran. Kemudian seterusnya ialah peranan wahyu. Peranan wahyu antaranya adalah untuk membetulkan penyelewengan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ataupun berlakunya penyelewengan pada wahyu-wahyu terdahulu, dan Al-Quran itu akan membetulkan, wahyu Al-Quran membetulkannya semula. Yang kedua, menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh manusia. Dan yang ketiga, merupakan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sebab tanpa petunjuk ini, manusia akan berada dalam kegelapan. Kemudian unit yang kedua ialah wahyu sebagai sumber ilmu yang azali. Kat situ ada azali. Sebenarnya apa maksud azali? Selalu ditanya dalam soal istilah di kertas 1. Azali ialah ilmu Allah yang hakiki, qadim, kekal dan mutlak. Ilmu terbahagi kepada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui oleh semua umat Islam, ataupun semua umat Islam, seperti ilmu akidah, ilmu syariah dan juga ilmu akhlak. Jadi itu maksud ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan manusia, ataupun yang membawa kepada faedah kepada manusia dan alam. Contohnya ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu kejuruteraan, ilmu seni bina, ilmu
IT, ilmu jahitan, contohnya itu adalah antara ilmu fardu kifayah, ilmu yang berkait dengan kepentingan kehidupan manusia dan alam. Okay. Seterusnya, unit yang ketiga, peranan dan kedudukan akal. Apa yang dimaksudkan dengan akal? Akal maksudnya daya upaya berfikir, dan ciri-ciri akal yang membezakan, disebabkan ada akal itulah yang membezakan antara manusia dan haiwan. Dan yang kedua ialah akal manusia boleh berkembang. Okey, seterusnya, apa peranan akal? Apa tugas akal? Pastinya tugas utamanya adalah berfikir, lepas tu merenung, belajar, mereka cipta sesuatu yang bermanfaat. Kemudiannya lagi membina tamadun, tak boleh bina tamadun tanpa ada akal. Kemudiannya adalah untuk menimba ilmu pengetahuan, kemudian untuk mengkaji, memahami kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa akal, kita tak mungkin dapat faham tentang kebesaran dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian di bawah tajuk ini juga ada tajuk subtopik perkara yang merosakkan akal. Apa dia perkara yang merosakkan akal? Antaranya memikirkan perkara yang negatif, ataupun tidak memupuk perkembangan akal, mengambil minuman ataupun makanan yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak. Okey, itu contoh perkara yang merosakkan akal. Kemudian kita tengok lagi unit yang keempat, Islam agama syumul. Islam agama syumul, iaitu yang paling penting kita perlu tahu Islam sebagai adin itu maksudnya apa. Islam sebagai adin bermaksud agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Dan di bawah tajuk ini juga anak-anak perlu tahu ciri-ciri keunggulan Islam. Untuk ciri-ciri keunggulan Islam, anak-anak digalakkan untuk menjawab bersifat Rabbaniyah, itu datang daripada Allah. Bersifat syumuliyah, iaitu bersifat lengkap dan sempurna. Bersifat alamiah, iaitu universal ataupun sarwa jagat, yang mana hubungan manusia menekankan hubungan sejagat, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Allah contohnya. Ataupun bersifat waqaiyah, praktikal dan mampu diamalkan. Islam itu istimewanya kerana unggulnya Islam kerana bersifat murunah, ada fleksibel terutamanya ketika darurat. Kemudian ada sabat, iaitu bersifat tetap, teguh dan kekal sehingga hari kiamat. Itu antara ciri-ciri keunggulan Islam. Seterusnya ialah untuk Islam agama budaya pun ada dalam topik ini, unit yang keempat ini, tetapi kita masih lagi boleh menjawab dengan fakta yang sama seperti yang saya maklumkan untuk ciri-ciri keunggulan Islam tadi. Baik, untuk unit yang terakhir ialah Islam agama yang benar. Untuk Islam agama yang benar, di bawah tajuk ini ialah ciri-ciri kebenaran Islam. Juga boleh menjawabnya dengan isi yang sama seperti tadi, itu bersifat Rabbaniyah, bersifat syumuliyah, bersifat alamiah, bersifat waqiyah, bersifat murunah dan bersifat sabat. Okay. Seterusnya, keistimewaan Islam pun ada dalam topik ini, dan Ustazah kira boleh juga kita jawab dengan jawapan yang sama seperti yang Ustazah maklumkan tadi, itu Rabbaniyah, syumuliyah, alamiah, waqiyah dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir yang paling penting yang selalu ditanya dalam peperiksaan ialah unsur-unsur pencemar kesucian Islam. Ada 5, tetapi ada yang ditambah, itu sebagai pengganggu dalam kita punya soalan kertas 1 biasanya, dan boleh juga kita tambah untuk soalan kertas 2, iaitu kapitalisme di bawah kata kunci hak milik individu. Selain daripada itu, sekularisme, iaitu di bawah kata kunci pengasingan atau pemisahan, iaitu fahaman yang mengasingkan kehidupan dengan agama. Kemudian materialisme, fahaman yang mementingkan kebendaan. Kemudian sosialisme, iaitu sistem organisasi sosial yang mementingkan, yang menganjurkan sumber-sumber kekayaan dijadikan hak milik negara ataupun hak milik bersama rakyat. Kemudian liberalisme, fahaman yang mementingkan kebebasan, iaitu daripada berbagai aspek, contohnya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dan komunisme, fahaman yang mementingkan menjadikan faktor pengeluaran sebagai hak milik negara ataupun hak milik bersama rakyat. Itu antara fahaman asing yang mencemarkan kesucian agama Islam. Okey. Baik, itu untuk bab yang ke-6. Itu di bawah tajuk pengaruh yang merosakkan pemikiran, mempunyai 5 unit. Okey, mudah-mudahan dapat membantu anak-anak.